يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنا عبد صار فخري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب توب علينا terimalah taubat kami ya Tawwab terimalah taubat kami ya Allah ya Allah kasihanilah kepada kami pandanglah kepada kami ya Allah pandanglah kepada kami wanzur ilaina ya ilahi wa maliki ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali anta ta'lam kaifa hali ya تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا
ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك وعلى آلك الطاهرين، السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مسلمين ومسلمات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia dan barakah ini untuk sama-sama kita mengikuti pengajian daripada kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semula iman dalam Islam dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pelajaran semalam kita telah menyebutkan daripada beberapa masalah yang kita mengerjakan ibadat dengan bertayamum. Kita telah mengatakan tayamum itu sebagai pengganti ketika tidak ada air. Dan kalau sekiranya sudah ada air, maka kena ambil wudu. Dan demikianlah tayamum itu dia hanya untuk mengharuskan solat. Dia bukan mengangkat hadas besar dan tidak mengangkat hadas kecil. Dan kita telah mengatakan semalam bahawa tayamum itu batal dengan salah satu 3 perkara. Pertama, dengan segala perkara yang membatalkan wudu. Jadi membatalkan wudu iaitu kita gila ataupun kita tidur dengan nyenyaknya, keluar salah satu pada 2 jalan, buang besar atau buang kecil atau kentut, dan begitulah menyentuh kulit lelaki kulit perempuan yang halal nikah tanpa berlapik, dan menyentuh dengan tapak tangan akan kemaluan, maka itu membatalkan wudu. Dan demikianlah membatalkan tayamum. Ya, demikianlah pula kita telah mengatakan jadi batal tayamum tu apabila na'udzubillah seseorang tu murtad. Maknanya bila dia terkeluar daripada agama Islam, maka batallah tayamum dia. Dan demikian pula membatalkan tayamum kita telah mengatakan semalam apabila menduga adanya air sebelum kita mulakan solat. Iaitu kalau kita dah sampai kepada takbir Allah, belum lagi sampai bar, orang berkata dah datang air, maka tak bolehlah kita teruskan. Tapi kalau kita sudah Allahu Akbar tengah-tengah solat, orang pun kata ada air lah, tak boleh kita batalkan. Kita teruskan saja kita punya solat kita. Ya, demikianlah kalau sekiranya juga kalau kita sudah saat akhir waktu, kita punya salat ni lagi 5 minit masuk waktu zuhur asar. Kita sekarang nak salat zuhur. Kalau kita nak berhenti, kita nak ambil wuduk, nanti tak sempat, nak tunggu air datang, jadi kita wajib salat walaupun dengan tayamum. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi persoalan sekarang ini apakah kita wajib mengqadakkan salat kita itu? Jadi di sini dalam kalau kita sudah sempurna syarat tayamum kerana tak ada air, atau tayamum kerana kita sakit tak boleh kena air, maka itu tidak wajib kita qada, sebab itu memang memenuhi syarat. Tetapi kalau berlakulah di mana orang yang salat dia tidak ada air dan tak ada debu, umpama tak ada air dan tak ada debu, maka di sini apakah dia tu wajib mengulangi solatnya? Jadi dalam pelajaran kita semalam kita dah sebut, kalau dah tak ada air, tak ada debu, maka di sini apabila dia bertemu dengan air, jumpa air, wajiblah kita wuduk dan kita ulang balik salat kita itu. Itu kalau tak ada air, tak ada debu. Tapi kalau kita tak ada air, macam yang kita sebut tadi, tak ada air,
Tapi ada debu kita tayamum. Jadi kita salat kita sudah sah. Ya, tak perlu kita ulang balik. Walaupun masih dalam ada waktu lagi, tapi kita sudah penuh syaratnya, sudah sah, tak payah kita ulang lagi sekali. Ya. Tapi kalau sekira air pun tak ada, debu pun tak ada. Jadi makna kita ni tak ada, tidak mengangkat hadat, atau kita kata tidak bersuci. Tidak bersuci. Jadi kalau tak bersuci, kita wajiblah qadakan bila jumpa air. Kita wajib qadakan salat kita. Ya. Ya, sekarang mengenai salat yang tidak ada air, tak ada debu. Kalau sekali lagi, kalau tak ada air, kita tayamum, salat kita sudah sah, tak perlu kita qada. Tapi tak ada air, tak ada debu, nak tayamum pun tak boleh. Jadi sini kita dah kata tadi, kalau dah jumpa air, maka wajib kita qada. Dalam waktu atau dah habis waktu, wajib qada. Itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu dalam pelajaran kita semalam. Tapi dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi dan Imam Muzani, mereka mengatakan tak wajib qada. Ya, kita nak wuduk tak ada air. Kita nak tayamum tak ada debu. Salatlah. Salat kita sah dan tak wajib diqada. Itu dalam mazhab Syafi'i juga, ya. Sebenarnya Imam Syafi'i pun ada juga pendapat seperti itu. Jadi di sini ustaz, macam mana ni? Mana kita ambil ni? Kalau sekiranya kita boleh qada, itu yang the best. Sebab kita hilangkan daripada khilaf. Jadi kalau sekiranya kita tak ada orang dia kata tak payah qada lah. Ya, bukan aku tak nak ambil wuduk, air tak ada. Bukan aku tak nak tayamum, debu pun tak ada. Jadi dia salat sekadar mana mampu. Seperti orang yang dalam penerbangan. Dalam flight, dia tak ada air. Air adalah, tapi tak boleh pakai untuk nak ambil wuduk. Dan dia tak boleh nak bertayamum, tak ada debu. Maka dia salat sekadar mana yang dia mampu. Dan dia tak wajib qada dalam pendapat Imam Nawawi dan juga Imam Muzani. Dua ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i, wajib qada bila dia temu dengan air. Itu dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi pada hari ini kita masuk pula di muka surat 295. 295 di mana sebelum kita membacanya, mari kita sama-sama baca Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli baitnya, keluarganya yang kita kasihi, dan semua para sahabatnya yang kita ridai, dan semua para alim-alim ulama tabi'in dan tabi'in dan para masyayikh, guru-guru kita, bil khusus al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga semua para masyayikh, para guru-guru yang telah menyampaikan agama pada kita sehinggalah pada tuan pengarang kita kitab ini, iaitu Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, kedua-dua mereka yang masih hidup lagi di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan umur mereka dengan sihat walafiat dan dikurniakan mereka rahmat dan dilindungi mereka daripada sekalian perkara yang tak diingini. Dan demikian juga semoga Allah meninggikan darjat sekalian para masyayikh, para guru-guru kita dan sekalian para alim ulama kita yang telah menyampaikan agama kepada kita. Semoga Allah rahmati roh mereka dan supaya Allah memberkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Muka surat 295 berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah biyabikum fid darani amin. Perkara yang C, salat pada awal waktu faqidut tahurin. Salat pada awal waktu. Orang ni dah tak ada air, dah tak ada tanah untuk nak atau debu untuk bertayamum. Kemudian dia nak salat awal waktu. Zuhur masuk pukul 1 dia nak salat zuhur. Tak boleh sabar ke? Oh, dia nak cepat ustaz. Boleh ke tak boleh ni? Tak mau tunggu ke? Nanti kalau datang air macam mana? Jadi inilah dia punya soalan dia. Seorang salat dalam keadaan berhadas
kerana tidak memiliki air untuk berwudu atau debu untuk bertayamum. Soalnya, apakah boleh bagi dia solat pada awal waktu? Jawapannya, terdapat perbezaan pendapat di antara para ulama sebagai berikut. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah boleh. Imam Ibnu Hajar ni dia di Mekah, dia ulama Mekah ya. Dia kata boleh bagi dia untuk solat pada awal waktu walaupun terdapat kemungkinan untuk mendapatkan air atau debu pada akhir waktu. Habis kalau dapat air dia wajib ulang balik. Itu kita dah sebut tadi. Yang solat tak ada air, tak ada debu, jadi kalau dia solat tapi bila dapat air maka dia wajiblah ulang balik. Habis solat dia tu solat apa Ustaz? Itu namanya solat hormat waktu. Solat hormat waktu. Habis dia solat awal waktu, boleh, tak apa. Itu pada pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Dan yang kedua, menurut pendapat Imam Ramli rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah tidak boleh bagi dia untuk melaksanakan solat pada awal waktu, iaitu jika terdapat kemungkinan untuk mendapatkan air atau debu pada akhir waktu solat. Jadi kalau sekiranya dia ada rasa-rasa kemungkinan nanti datang air ya. Nanti kalau ada datang air nanti aku nak solat lah. Jadi tunggulah sekejap. Misal kata jadi sekarang Zuhur pukul 1, Asar pukul 4 suku. Nanti pukul 4 nanti kita tengoklah. Kalau tak ada juga air, baru tak ada juga debu, tak ada air, barulah kita akan solat. Ya, di muka surat 295. Jadi kita dah sebutkan tadi, orang yang solat tak ada air dan tak ada debu. Maknanya di sini solat dia tu, kalaulah sekiranya sudah dapat air, maka wajib qada maupun dapat air dalam waktu atau luar waktu. Tetapi dalam pendapat Imam Nawawi dengan Imam Muzani, tak wajib diqada. Jadi sama jugalah masalah ni. Masalah ni orang ni solat, dia tak ada air, tak ada debu, tapi nak solat awal waktu. Tapi kalau awal waktu ni masih lagi dalam waktu ya. Jadi masih dalam waktu, kalau datang air dia solatlah. Tapi kalau lah habis waktu, dah habis, kemudian dia pun dapat air, jawapan dia ada dua pendapat lah ulama kita yang kita dah sebut tadi ya. Antara kita nak qada ataupun kita tidak qadakan. Habis kalau kita qada ni berdosa tak? Jawapan tak berdosa. Kenapa? Kerana kita sudah solat yang kita namakan solat hormat waktu. Jadi kalau mereka yang berpegang pada pendapat yang mengatakan tak wajib qada, dia jangan niat solat hormat waktu, dia niat solat biasa saja. Aku solat fardu zuhur qasar kalau dia musafir lah ya, kerana Allah 2 rakaat. Tapi kalau sekiranya yang nak buat qada lagi nanti, dia aku solat fardu zuhur qasar hormat waktu. Jadi itu tambah hormat waktu kerana Allah. Jadi nanti bila lepas masuk, kalau sekiranya dapat air, dia pun qadakan dia. Jadi itulah dia tuan-tuan masalah orang yang tidak mendapatkan air dan debu untuk disolat. Ya, wallahu alam. Pening juga ya. Sebab apa? Ni pun perkara ni jarang kita berlaku ya. Kalau sekiranya berlaku, Ustaz tak ingat lah. Tak ingat, kena buka balik buku lah. Tapi itulah dalam bab pendapat Imam Nawawi, senang saja, tak wajib qada, habis. Jadi kalau siapa nak pegang mazhab pada pendapat yang kuat Imam Syafi'i, wajib qada, ada ulang balik. Itu saja. Ya, tak ada pening kepala lah ya, tak ada pening kepala. Jadi kalau ikut pendapat kuat, kita wajib qada. Jadi sembahyang tu hormat waktu, nanti bila dah dapat air, kita wajib qada. Itu saja. Baik, masalah yang berikutnya di muka surat 296. Muka surat 296. Masalah jabirah atau penutup luka dalam tayamum. Penutup luka ni maknanya macam simen lah. Simen ke plaster ke kan. Orang yang patah kaki, aksiden, dia patah tangan, dia jadi dia disimen, dibalutkan dia dengan plaster ataupun sebagainya lah. Macam mana nak wuduk ni? Itu muka surat 296 ya.
Pengertian jabirah. Jabirah itu bahasa Arab, yaitu penutup yang diletakkan di atas luka dan dapat mencegah sampainya air wudu atau mandi ke dalamnya. Macam kita kata tadi simen, ataupun dia dibalut dengan plaster, ya. Jadi dengan itu dia tak bolehlah kenakan air tak boleh sentuh kepada kulit dia. Faedah perbezaan antara jabirah dan lasuk. Ini segi bahasa lah. Jabirah penutup kerana sebab terdapat luka. Tu macam kita kata simen patah kaki sebagainya. Lasuk iaitu penutup kerana sebab terdapatnya patah tulang. Tu lasuk. Lasuk tu patah tulang. Macam kita kata tadi, jabirah tu penutup, ya. Jadi kerana luka, patah dengan luka sama-sama dua-dua kena balut. Jadi hukumnya samalah, cuma dari segi nama saja, ya. Jadi kalau ada orang yang patah kaki ataupun tangan ataupun dia dibalut luka dia, ya, kerana aksiden ke apa, jadi sekarang ni dia nak ambil wuduk atau dia nak mandi hadas besar, macam mana? Yang kedua, langkah dan tata cara bagi seseorang yang menggunakan jabirah ketika akan berwuduk atau mandi hadas besar. Ya. Wajib bagi seorang yang menggunakan jabirah ketika akan berwuduk untuk melakukan beberapa perkara sesuai dengan tata cara berikut ini. Jadi kalau dia nak wuduk, kaki dia tu kena plaster ataupun kena simen. Pertama, dia berwuduk sampai sebelum batasan di tempat yang terdapat penutup luka. Sampai tempat balutan tu. Katakanlah kaki kiri lah yang kena balut. Ya. Jadi dia cuci muka, sapu cuci tangan, sapu kepala, cuci kaki kanan, kemudian sampai bab kaki kiri, sampai situ dia stop. Dia pun bertayamum untuk luka tersebut. Jadi tayamum. Tayamum tu dia niat untuk kita mengharuskan solat fardu. Macam kita dah belajar bab niat, ya. Aku bertayamum untuk mengharuskan aku solat fardu zuhur, umpamanya. Jadi dia tayamum, sapu kat muka, tepuk lagi, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Jadi itu untuk kenapa? Kerana menggantikan kaki yang tak boleh kena air kerana dia plaster. Itu yang kedua. Yang ketiganya, mencuci bahagian yang tidak luka dengan air. Jadi kaki dia tu yang kena plaster tu sampai kat tempat jari-jari sampai ke atas. Jari-jari ni masih nampak lagi. Jadi yang mana tak kena balut ni wajib kita cucikan air. Wajib, ya. Jadi yang balut ni kita dah tak boleh kena air. Jadi kita balut kita yang jari yang nampak kita wajib cuci dengan air. Kemudian mengusap bahagian atas, nombor 4. Mengusap bahagian atas jabirah penutup luka dengan air. Mengusap. Mengusap tu sapulah. Basahkan tapak tangan kita. Kemudian kita punya bandage kita ni, ya, kita punya luka kita ni, simen kita ni, kita pun sapukan atas dia, sapu. Sapu ni makna kita kena ratakan, sapu. Rata-rata. Semualah seluruh. Macam mana kaki tu kita kalau basuh seluruhnya, jadi kita bandage ni ataupun simen tu kita kena ratakan dia. Tapi taklah mesti every single part tu mesti basah semua, tidak. Ini bukan basuh, ini sapu. Saya dah sebutkan dalam pelajaran dulu, sapu tu mana-mana kena-kenalah. Kalau basuh tu kena tuang air tu basuh tak. Ya, ini bukan basuh. Jadi kita sapu. Itu dia punya hukum dia. Jadi yang kelima, melanjutkan wuduk. Kalau ada lagi perkara yang nak basuh lagi lah. Jadi kalau lah misal kata kaki kanan kita yang dibalut, kerana luka atau patah tak kira lah, kaki kanan dibalut. Jadi waktu kita ambil wuduk, kita cuci muka, cuci tangan, sapu kepala. Nak sampai kat kaki kanan, alamak kaki kanan ni macam mana Ustaz, kena simen. Okey, kita tayamum. Aku bertayamum untuk mengharuskan aku solat. Ya, kerana Allah. Kemudian dah sapu muka, kemudian tangan kanan, tangan kiri. Kemudian kita jari-jari kaki kanan tu masih nampak lagi, kita kenakan air.
Kena kemudian yang mana kena balut tu kita basahkan tapak tangan ke kiri kita sapu kat kaki dia. Sapu kat balutan, sapu kat atas balutan dia tu. Sapukan balutan dia. Kemudian sambung lagi yang mana lagi belum basuh lagi. Apa dia? Kaki kiri pula. Kaki kiri tak ada luka apa-apa. Basuhlah dengan air macam biasa. Macam tu. Jadi tayamum tu di saat kaki ataupun anggota yang kena balut, masa sampai saat tempat yang nak dibasuh, maka kita tayamum dulu. Kemudian baru kita sapukan atas balutan tersebut. Alhamdulillah. Contohnya, jika luka terdapat pada tangan kiri, ini tangan kiri, maka wajib mencuci wajah, kita ambil wuduk, cuci muka. Kemudian tangan kanan kita basuh dalam bawah pipe ya, basuh. Kemudian bertayamum. Ni tangan kiri ni ada patah ni, dia kena balut, macam mana nak basuh, tak boleh basuh. Jadi tayamum. Tayamum, sapu muka, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri ya. Tayamum. Dengan wajah dan kedua tangan dengan debu. Kemudian di sini lepas kemudian tu kita sambungkan dengan perkataan yang nombor 4. Nombor 4 di atas tu. Mengusap bahagian atas jabirah. Mengusap atas simen tu. Kita sapukan air, sapukan dia. Ya. Kemudian kita teruskan wuduk. Jadi lepas basuh tangan, apa pula? Basuh tangan, sapu kepala. Sapu kepala. Lepas tu basuh kaki kanan, kaki kiri. Itulah caranya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam masalah kita, kalaulah na'udzubillah, kalau berlakulah kaki atau tangan kita yang terkena dengan kita katakan simen atau pembalutan yang tak boleh dibuka sewaktu kita nak berwuduk. Jadi dengan itu kita menggantikan tempat yang tak boleh dibuka tu dengan tayamum. Ini dalam mazhab Syafi'i lah ya. Ini dalam masalah dia nak berwuduk. Jika seorang akan mandi wajib, dia tidur mimpi pula keluar air mani. Atau dia nak mandi sunat, nak pergi salat Jumaat. Sedangkan di badannya terdapat jabirah. Di muka surat 297 ya. Jadi ada luka, ada tangan dia ke kaki dia luka ataupun balutan. Maka boleh baginya untuk mendahulukan tayamum, kemudian mandi atau sebaliknya. Dia boleh pilih tayamum dulu. Sebab mandi ni dia tak wajib tertib. Kalau wuduk wajib tertib. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi kita kena ikut susunan tertib. Tapi kalau mandi, ini ustaz, tangan saya ni kena balut. Macam mana saya nak mandi ada besar? Awak boleh pilih antara nak tayamum dulu ataupun nak mandi dulu. Katakanlah kita tayamum dulu. Sebab kalau lepas kita dah tayamum, kita mandi, jadi dengan sendiri air itu mencuci bekas-bekas debu. Ya, jadi kita tayamum dulu. Aku tayamum untuk mengharuskan aku solat. Tayamum ni dia tak angkat hadas besar, dia tak angkat hadas kecil. Dia cuma untuk mengharuskan solat. Ya, untuk mengharuskan aku solat Jumaat. Fardu Jumaat. Kena sebut fardu. Ya, kalau tak sebut fardu dia tak jadi. Kalau sembahyang fardu lah. Kalau sembahyang sunat, sebut sunat ya. Aku bertayamum untuk mengharuskan aku solat fardu Jumaat. Solat fardu zuhur. Umpamanya. Jadi lepas dia tayamum, kemudian lepas tu dia pun mandi hadas besar. Ya, mandi hadas besar seluruh badan dia. Ya. Dan jadi yang mana tempat simen tu, dia sapu sajalah. Kat mana tempat simen tu, dia sapu saja. Ini masalah mandi. Jadi mandi ni dia boleh tayamum dulu atau tayamum kemudian. Dia dah mandi hadas besar semua. Kemudian mana yang tempat yang boleh kena air, kena air. Mana yang tak boleh tempat kena air tu, dia sapu saja atas dia dengan air. Kemudian dah selesai dah mandi, tayamum pula. Tayamum untuk mengharuskan aku solat fardu zuhur, mengharuskan aku solat sunat duha umpamanya lah ya. Dan kemudian dia pun tayamum. Jadi itu dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu dalam masalah bertayamum ya.
untuk kita mengambil wuduk dan juga untuk kita mandi hadas besar ya, atau mandi sunat. Baik, jadi dalam masalah dia memang masalah ni ada khilaf juga ya antara alim ulama, tapi nanti saya akan buat kesimpulan nanti di akhir lah ya. Ini jam saya tak nak kelirukan, jadi saya cuma bacakan apa dalam kitab ya. Jadi dalam kitab ini yang kita sebut, itulah dia. Yang ketiga di muka surat 297, hukum bagi seseorang yang menggunakan jabirah ketika akan salat fardu yang lalu, sedangkan wuduk yang pertama tidak batal. Ini macam mana masalah dia? Hukum bagi seorang yang menggunakan jabirah, yang gunakan balut. Ya. Ketika akan salat fardu yang lalu, sembahyang zuhur, dia sudah pun kita kata berwuduk ataupun bertayamum untuk salat fardu zuhur. Ya. Wuduk plus tayamum lah. Sebab apa dia ada wuduk dan dia plus tayamum. Dia cuci muka tapi tangan dia plaster. Jadi lepas tu dia gantikan dengan tayamum. Lepas tu dia komplitkan wuduk dia macam kita dah sebut tadi. Sedangkan dan kemudian ketika akan salat fardu yang lain. Jadi sekarang nak salat lagi fardu yang lain. Jadi salat asar pula sekarang. Tadi aku dah tayamum, aku dah wuduk dan tayamum untuk salat zuhur. Pukul 3 tadi. Sekarang dah masuk asar pukul 4.30. Aku nak sembahyang asar. Aku tak ada kentut, tak ada muai besar, tak ada muai kecil. Jadi, apakah aku perlu ulang balik wuduk? Atau ulang balik tayamum? Atau tak payah ulang apa-apa? Aku masih dalam wuduk. Boleh aku terus solat. Inilah dia punya maksud dia. Bagi seseorang yang menggunakan jabirah. Jabirah sekali lagi, plaster atau simen ya. Yang menutup anggota kita yang untuk kita nak berwuduk. Ketika akan salat fardu yang lain, sedangkan wuduk yang pertama tidak batal, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Ini dia punya detail dia lah, perincian dia. Pertama, jika dia niat tayamumnya untuk wuduk, maka cukup dengan mengulang tayamum tanpa mengulang wuduknya. Hal ini menurut pendapat Imam Nawawi. Jadi, kalaulah sekiranya dia itu niatnya untuk wuduk, untuk pengganti wuduk. Sebab kita ni nak salat, aku nak salat zuhur pukul 3. Jadi nak salat ni, nak ambil wuduk lah. Nak ambil wuduk, hadas kecil kan, ambil wuduk. Jadi masa ambil wuduk, cuci muka, cuci tangan, tapi tangan kiri ni kena simen, jadi kita ganti dengan tayamum. Lepas tu sapu kepala, kemudian cuci kaki. Okey, itu sembahyang zuhur selesai. Masuk waktu asar, aku tak kentut, tak ada lagi batal wuduk. Macam mana nak sembahyang asar ni? Jawapan Imam Nawawi, maka di sini cukup dengan mengulang tayamum tanpa mengulang wuduknya. Mengulang tayamum saja. Sebab wuduknya tak batal. Yang batal tayamum. Kenapa Ustaz batal tayamum? Tayamum hanya satu tayamum, satu solat fardu. Itu awal pelajaran tayamum kita dah sebut. Ingat balik ya. Satu tayamum untuk satu solat fardu. Jadi kalau tayamum tu dah buat untuk solat zuhur, jadi bila masuk waktu asar, tak boleh lagi pakai itu tayamum. Wuduk tak batal. Jadi dia punya salat tadi, dia punya bersuci tadi, dia ada join wuduk dengan tayamum. Pasal tangan dia patah. Jadi cuci muka semua, ambil wuduk. Tapi bila buat tangan, dia tayamum. Ya, dia tayamum. Kemudian lepas tu, dia komplitkan wuduk dia. Jadi ada join 2 in 1, wuduk dengan tayamum. Habis yang batalnya apa? Yang batalnya tayamum saja. Sebab tayamum tak boleh pakai 2 fardu. Jadi kalau sudah masuk waktu asar, saya nak sembahyang asar macam mana ni? Nak ulang balik wuduk, wuduk kau tak batal, kau tak kentut. Habis saya bertayamum tak boleh pakai lagi. Jadi ulang balik tayamum saja. Bertayamum lagi sekali. Aku bertayamum untuk mengharuskan aku salat fardu zuhur atau fardu asar. Macam tu. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Jadi itulah pendapat Imam Nawawi. Dia tak perlu ulang lagi wuduk, dia tak payah ulang. Pendapat Imam Nawawi ini pun pendapat yang kuat. Sebab ulama besar Imam Nawawi ni rahimahullah ta'ala.
Sedangkan menurut pendapat Imam Rafi'i, wajib untuk mengulang tayamumnya dan mencuci anggota wuduk yang berada setelah tempat luka. Seperti jika terdapat luka di tangan, maka hanya wajib mencuci rambut dan kaki. Jadi Imam Rafi'i, ulama besar juga ni, dia kata wajib tayamum dan basuhlah anggota yang selepas daripada anggota tayamum. Sebagai contoh, tangan dia yang balut simen. Waktu sembahyang Zuhur, okey, dia wuduk plus tayamum, dah selesai. Nak sembahyang Asar pula, Ustaz, tayamum ni dah tak boleh pakai lagi. Pasal apa? Pasal tayamum untuk satu fardu. Apa nak buat? Imam Rafi kata tayamum. Pasal ni tayamum sekali aja untuk satu fardu. Ni sembahyang Asar. Aku bertayamum untuk mengharuskan aku solat fardu Asar. Kemudian kita sapulah air atas tangan kita. Ya? Atas tangan kena balut lah. Lepas basuh tangan, apa hukum wuduk? Lepas basuh tangan, sapu kepala. Kena sapu kepala. Lepas sapu kepala, apa lagi? Basuh kaki. Basuh kaki. Oh, kena komplitkan. After anggotanya kena tayamum tu, kena komplitkan apa yang dia punya baki dia tu. Itu pendapat Imam Rafi. Allah, Ustaz, pening lah. Tak ada ambil pendapat Imam Nawawi. Dua-dua ulama besar ni. Imam Nawawi kata, cuma tayamum sahaja dan cukup. Tak payah lagi nak basuh-basuh lagi. Tak ada basuh-basuh. Jadi itulah dia. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, macam mana saya nak tayamum, tangan saya berbalut ni? Ya. Jadi kalau dah tangan terluka, kena simen, habis tayamum dah sapu muka, nak sapu tangan kerana tangan kiri, kan tangan kiri berbalut. Jadi kita ambil tanah tu dengan kat tapak tangan kita, sapu je lah. Sapu. Macam itulah. Itulah dia tuan-tuan ya. Tayamum. Yang kedua, jika niat tayamum tersebut untuk mandi. Ni kerana mandi hadas besar. Dia junub. Dia hadas besar. Jadi sekarang ni dia nak tayamum untuk dia nak solat. Jadi dia solat fardu zuhur. Dia mandi hadas besar. Dia tak mandilah pasal apa dia mandi plus tayamum. Dia mandi plus tayamum. Pasal ni masalah dia simen. Jadi kita dah kata tadi dia tayamum, lepas dia tayamum, lepas tu dia mandi. Jadi 2 in 1. Mandi plus tayamum. Nah, sekarang bila masuk waktu asar pula, nak kena buat apa lagi? Di sini katanya jika niat tayamum tersebut untuk mandi, maka cukup dengan mengulang tayamum tanpa mengulang mandi. Tayamum saja ulang balik. Masuk waktu asar, aku bertayamum untuk mengharuskan aku solat fardu asar. Sapu muka dan sapu tangan. Itulah dia. Itulah dia tuan-tuan yang memanglah benda ni pening kalau sekiranya. Sebab benda ni bukan kita buat selalu ya. Tapi bila terkenalah na'udzubillah, barulah dia teringat, alamak, Ustaz hari tu aja macam mana. Tak ingat. Buka balik buku. Itulah ada buku. Pening tu kalau kita nak hafal. Tapi kalau kita ada buku, kita ada rujukan. Buku kata, kalau simen kat tangan ni, ke mandi saja. Lepas tu sapu tangan dia tu dengan air. Lepas tu tayamum. Jadi kalau dah masuk waktu yang kedua, tu cuma tayamum sahaja. Ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Masalah di atas telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam syairnya. Itu syair kita skip aja lah ya. Yang keempat, di muka surat 298. Hukum bagi seorang yang menggunakan jabirah dari segi kewajipan mengqada salat fardu. Ni sekarang soalannya. Tadi kita dah sebutkan dia punya praktikalnya. Praktikal bertayamum dengan kita katakan dengan Allahumma salli Muhammad dengan hadas besar, hadas kecil, dan bila masuk waktu yang lain pula ya. Itu kita dah sebut secara praktikal. Soalannya sekarang orang yang pakai simen ni Ustaz ni, nak kena qada tak salat dia? Dia kena simen ni mungkin 4 bulannya. Lama nak tunggu dia punya tulang-tulang dia tu semua balik normal tu. Alamak, 4 bulan tu nak kena qada salat tu. Alamak, macam mana ni? Jadi ini cerita dia. Dalam beberapa masalah, seseorang yang menggunakan jabirah
Jika dia telah sembuh, maka wajib baginya untuk mengqada salat fardu yang telah dilakukan pada saat masih menggunakan jabirah. Adapun perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini wajib dia qadakan salat yang telah dia kerjakan sewaktu dia dalam bersimen tu. Wajib. Alamak, macam mana tu? Ini ada dengan perincian dia. Perincian nombor 1. Jika jabirah tersebut terdapat pada wajah dan tangan, maka wajib qada salat fardu. Jika dia punya jabirah, plaster lah, atau simen kat muka dia luka parah, ya. Jadi dia plaster, dia setengah muka dia plaster, tak boleh kena air. Ataupun tangan tu di simenkan dia. Jadi kalau sekiranya dia menggunakan alat penutup itu pada wajah dan tangan. Ini wajah dan tangan ini anggota tayamum. Jangan lupa, anggota tayamum 2. Muka dan tangan. Kalaulah dia menggunakan plaster tu pada 2 anggota ini atau salah satunya, wajib qada salat fardunya. Ustaz, 4 bulan ni, 4 bulan akan qada. Ya, wajib qada. Ini pada satu pendapat. Kita sebut saja ni. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, ya. Yang kedua, jika jabirah tersebut terdapat pada selain wajah dan tangan. Selain pada wajah tangan, kat mana? Kat kaki. Ya, sebab anggota wuduk kita ada 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi kat kaki dia tu sudah ditampal dengan simen. Jadi apakah dia wajib qada kalau sekiranya kaki dia yang dah tampal simen tu dah bersih, dah dibuka simen, dah boleh wuduk? Apakah wajib qada 4 bulan punya semayang, tak semayang, yang dia semayang tu dalam masa dia bersimen tu? Jawapan dia punya perincian dia, jika jabirah tersebut tidak lebih dari ukuran tempat lukanya, maka tidak wajib qada. Ini kalau selain muka dan tangan. Kalau kat kaki lah. Jadi kalau sekiranya kat kaki dia simen, tapi waktu simen tu doktor tu ngam-ngam cukup-cukup, hanya tempat memang betul-betul dia patah, kat situ saja yang dia simen, tak melebihi daripada tempat yang dia perlu untuk di simen. Maka dengan itu tak wajib dia qada. Alhamdulillah, selamatlah. 4 bulan dia salat, 4 bulan salat dia tu sah, tak payah qada. Itu satu. Tetapi B, jika jabirah tersebut lebih dari ukuran tempat lukanya, lebih. Doktor ni aku patah kat ujung tumit, dia cover sampai 1 kaki semua dia cover. Sampai kat setengah betis lagi cover. Ustaz, lebih ni. Habis macam mana? Jadi dia perincian dia. Jika seukuran keperluan untuk menjaga agar jabirah tidak lepas jatuh, dan tatkala meletakkan jabirah di dalam keadaan suci dalam wuduk, maka tidak wajib qada. Bagusnya kalau orang yang nak masuk hospital tu minta izin dululah, supaya diwudukkan dia. Jadi kalau sekiranya ada isteri ke adik-beradik ke, ya wudukkan dia. Macam mana Ustaz kita nak wudukkan dia di atas katil? Kita ambilkan air, kita sampurkan muka, niat. Berwuduk. Ikut mazhab Hanafi, taklid mazhab Hanafi. Kerana mazhab Hanafi, kalau sentuh lelaki kulit perempuan tak batal wuduk. Takut nurse pegang-pegang dia dah batal wuduk pula. Jadi cuci muka, ya, tangan, wuduk, ambil wuduk. Kat kaki yang luka tu, basahkan dia, dah, di mana dia wuduk. Kemudian bila dia disimen, jadi disimen tu melebihi daripada kawasan sakit. Kenapa melebihi? Sebab doktor kata kalau tidak nanti dia punya gerak-gerak dia tu nanti tak baik yang luka ni. Jadi dia kena cover semua sekali, kena tutup. Okeylah, kita faham. Habis nak qada salat, kerana kau pakai dalam wudu, tak wajib qada. Jadi macam kalau kita ingat lagi pelajaran pakai khuf, kasut. Jadi orang yang pakai kasut, kalau dia pakai dalam wudu,
Jadi bila dia wuduk, dia sapu kasut dia saja. Jadi itu dia punya kias dia kat situ. Jadi itu cara dia lah. Itu kalau dia pakai dalam wuduk. Habis kalau dia pakai tak dalam wuduk, alamak Ustaz, saya dalam pingsan, saya tak sedar, tiba-tiba buka mata, kaki dah berbalut dah. Pun mungkin juga. Macam mana? Jadi jika sekiranya ukuran keperluan untuk menjaga agar jabirah tidak terlepas jatuh dan tak terkala meletakkan jabirah tidak dalam keadaan suci, maknanya dia punya balutan dia tu melebihi, kemudian dalam keadaan orang tu tak ada wuduk, maka wajiblah dia qadakan solatnya. Nampak? Jadi di sini ada wajib qada dengan tak wajib qada. Lebih Ustaz, macam manalah kita ni, manalah nak kita qada 4 bulan punya solat, kita pun dah tua dah, tak larat, tak kuat, kita pun tak sihat. Jadi itu dia punya perincian dia. Tetapi kesimpulannya pula, perincian hukum di atas menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang kuat. Kalau dapat buat itu terlebih baik. Sedangkan menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak wajib qada salat pada seluruh masalah di atas. Tak wajib. Seluruh masalah yang kita sebut tadi. Masalah tak jumpa air, air tak ada, debu tak ada, kita salat dan salat kita tak payah qada. Dan maupun dalam waktu jumpa air lagi ke luar waktu jumpa air lagi, tak wajib qada. Dan begitu juga orang yang pakai balut ini, balutnya cukup-cukup ukuran luka atau lebih pada ukuran luka, dalam wuduk ke tak ada wuduk ke, tak wajib juga qada. Itu dia tuan-tuan. Itu pendapat Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ni ulama besar juga. Saya refer balik kitab Imam Nawawi, nama dia kitab Al-Majmu', kitab besar lah, juz yang kedua, muka surat 327. Jadi di sini tak wajib qada. Jelas. Ini kita pun bukan nak meringan-ringankan hukum, tapi alhamdulillah lah, ada ulama kita pun ada juga ulama besar-besar dan ini dalam mazhab Syafi'i lagi jadi kalau mazhab Syafi'i kita dah sebut tadi, kalau luka tak boleh kena air di balutnya, maka dengan itu kita gantikan dengan tayamum. Kemudian apabila kita dah ganti tayamum, dah tak wajib kita qada lagi. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i mengikut pendapat Imam Nawawi. Kalau ikut pendapat kebanyakan ulama Syafi'i, mereka kata macam kita sebut tadi perinciannya lah, yang kita katakan detail-detail dia. Di sebalik itu pula, apakah pendapat ulama-ulama daripada 4 mazhab? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ketiga-tiga ulama ini atau mazhab ini dalam masalah bertayamum kerana tak boleh kena air pada anggota yang disimen atau yang tak disimen tapi dia tak boleh kena air, masalah juga Pokoknya tak boleh kena air, maka dengan itu dia tak wajib tayamum. Tak wajib tayamum dalam pendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ini disebutkan dalam kitab Imam Nawawi itu juga di juz yang kedua, muka surat 327. Sama juga Dan kalau sekiranya dah salat, dah tak wajib qada lagi. Jadi itu pendapat ketiga-tiga imam kita. Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Hanafi. Wah Ustaz, kenapa Imam Mazhab Syafi'i ni dia berat sangat? Imam Mazhab Syafi'i ini dia masyhur dengan teliti. Teliti tu maknanya betul-betul nak jaga. Tu dia punya. Bagus juga, mana betul. Habis yang lain tak betul jaga ke? Yang lain jaga juga, tapi mereka ada kemudahan. Ini sebab tu ulama mengatakan ikhtilaf ummati rahmatun. Perbezaan pendapat ulama-ulama umat aku ini satu rahmat. Macam kita juga, kita nak pergi haji, kita tawaf, kalau tersentuh kulit lelaki perempuan, batal. Bila nak habis tawaf? Jadi dalam mazhab Imam Hanafi, sentuh kulit lelaki perempuan tak batal. Jadi dengan itu kita bertaklid wuduk mazhab Imam Hanafi. Tapi adalah cara syarat-syarat dia. Jadi dengan itu kita boleh selesaikan tawaf kita. Ada hikmah.
Ada satu masalah, mazhab Hanafi itu berat, mazhab Syafi'i pula ringan. Kalau mazhab Hanafi, kita kalau muntah, batal wudu. Kalau keluar darah, batal wudu. Mazhab Syafi'i tak batal. Kalau keluar darah, tak batal. Muntah, tak batal. Nampak? Ada dia punya plus minus lah. Ya, jadi macam tu. Jadi pokok di sini kita tidak memandang rendah kepada mana-mana imam. Semua ulama kita hormati dan kita sanjung mereka. Cuma kita konsep tu macam mana kita nak gunakan dia. Sebab tu alhamdulillah dengan kita ada belajar ni, kita tahulah. Oh, ni dalam mazhab Syafi'i kita wajib tayamum. Kalau ada berbalut ni, kita tak boleh kena air, jadi kita gantikan tayamum. Tapi masalah nak qada pula, kalau sekiranya kita pakai dalam wudu, kita tak wajib qada. Tapi kalau pakai sebelum tak ada wudu, wajib qada. Tapi dalam mazhab Syafi'i juga ada imam kita, Imam Nawawi kata tak wajib kita qada. Ya. Dan ini juga masalah timbul, masalah kita tak dapat sempurnakan rukun salat ataupun syarat salat. Umpama macam kita dah sebut dalam pelajaran lepas, iaitu kalau kita dalam musafir. Dalam musafir, baju kita kotor, najis. Kerana kita dalam flight, kita qada hajat, tapi terkena kat baju, najis. Dalam mazhab Syafi'i, salat hormat waktu. Kerana kau tak cukup syarat. Jadi itu balik nanti qada. Tapi dalam mazhab Imam Nawawi dan juga Imam Muzani yang kita baru sebut tadi, dia tak wajib qada. Dia dah buat apa yang dia buat, yang termampu dalam waktu, maka dia tak wajib diqadakan. Jadi itu ada dia punya huraian lebih. Itu huraian lebih dalam lagi lah di sisi alim-alim ulama. Ini cuma saya sebutkan saja sebagai kita dapat bear in mind bahawa dalam masalah ni ada perbezaan pendapat. Dan kalau kita rasa keberatan dengan pendapat yang mengatakan wajib qada, kita boleh pegang pada pendapat yang mengatakan tak wajib qada. Habis cerita, selesai. Jadi kita tengok ziarah orang sakit, dia pun tanya, kau belajar ustaz, macam mana ni pakcik ni, dah berbalut dah setahun dah ni, kena qada ke nak sembahyang ni? Tak apalah pakcik, ada juga pendapat ulama kita yang mengatakan tak wajib qada, sekadar mana kita dah buat macam tu sudah, ya. Jadi macam itulah dia tuan-tuan. Alhamdulillah, ya. Semua ni ada merupakan hikmah Allah Ta'ala, ya. Dan dengan itu kita sampailah pada perbezaan hukum antara wuduk dan tayamum. Itu akan kita sebutkanlah, ya. Boleh kita bacakan secara ringkas lah, ya. Di muka surat 300, ya. Kita berpindah kepada muka surat 300. Sebelum perpindahan muka surat 300, muka surat 299 tu juga, paragraf yang berikutnya, jika pada luka tersebut tidak terdapat jabirah, mana tak dibalut, tak disimen, maka tidak wajib qada salat fardu meskipun luka tersebut terdapat pada wajah atau tangan. Jadi masalah luka kat muka, luka kat tangan, tak boleh kena air. Macam mana? Yang mana boleh kena air, kena air. Yang mana tak boleh kita tak apa. Dan kemudian kita salat dan tak wajib diqada. Ya. Di sini bukan masalah simen saja. Ada timbul masalah lagi plaster. Luka tangan kita. Jari kita potong-potong daging ke sayur ke kat dapur tu, ibu-ibu kan. Sekali terpotong jari. Astagfirullah, macam mana? Pertama sekali niat, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa aku. Keduanya niat, ya Allah Ta'ala bagi sikit aja. Allah nak selamatkan lagi besar lagi. Ketiga kita niat, ini Allah nak buangkan darah penyakit. Keempatnya kita niat, Allah SWT siapkan kita balasan dalam syurga. Habis, tak payah kita sedih. Habis ustaz ni sekarang saya pakai plaster. Jawapannya, boleh tak kau buka plaster tu waktu kau nak berwuduk? Kalau boleh, bukalah. Buka plaster, ambil wuduk macam biasa. Ya. Walaupun tak boleh sental-sental dia, tapi sapu-sapu kuat. Yang penting kita sempurnakan rukun wuduk. Kalau tak boleh buka, macam mana tak boleh buka ni? Asal tak boleh. Kalau buka ni tambah sakit lagi. Kalau buka lambat sembuh. Balik hukum macam tadi. Balik hukum orang yang disimen. Samalah.
Balut ini bukan mesti balut simen besar. Tapi kalau kita balut luka pun, tak boleh buka pun. Jadi hukumnya, apa yang kita bincangkan petang ini. Alhamdulillah. Banyak manfaatnya kita punya perbincangan petang ini. Ya. Walaupun mungkin ada orang kata pening. Ambil kesimpulannya. Kalau sekedar balut tu tak boleh kita buka, kita tak basahkan atas dia saja. Ya. Kemudian lepas tu, apakah kita nak tayamum? Dan mengenai tayamum, pada ulama-ulama, setengah ulama, iaitu mengatakan wajib, mazhab Syafi'i. Itu pendapat kuat. Tapi dalam mazhab Syafi'i juga pendapat yang sebahagian ulama mengatakan tak wajib tayamum. Kalau anggota tayamum. Kalau luka tu ke anggota tayamum, tak wajib kita tayamum. Ya, cukup dengan kita sapukan air atas dia saja. Itulah dia, tuan-tuan. Allahu alam, ya. Jadi memanglah perkara ini agak jarang kita dengar. Sebab benda itu bukan kita selalu alami, ya. Tapi dia banyak sekali manfaatnya, insya-Allah. Dan kemudian kita di muka surat 300, kita baca sepintas lalu. Perbezaan antara wuduk dan tayamum. Nombor 1, tayamum wajib mengulang tayamum setiap akan melaksanakan salat fardu ain. Itu satu tayamum atau satu fardu ain. Kalau wuduk tak payah, ya. Dan yang kedua, batal tayamum dengan terjadi murtad. Kalau wuduk tidak batal, ya. Ketiga, yang diusap pada tayamum hanya wajah dan tangan. Itu anggota tayamum 2 saja, muka dan tangan. Yang keempat, tidak sah dengan niat tayamum sahaja. Perkataan sahaja itu tambahkan, tuan-tuan. Itu penting tu, ya. Tidak sah dengan niat tayamum sahaja. Contoh, aku niat tayamum, tak sah. Habis ustaz, macam mana kita nak niat? Itu saya dah sebutkan tadi, dan selalu saya sebutkan, aku bertayamum untuk mengharuskan aku salat fardu. Fardu apa? Fardu zuhur. Fardu apa? Fardu Jumaat, umpamanya. Itu dia kena dia punya itu. Dan tayamum tu mesti sudah masuk waktu. Ya. Jadi kalau kita nak salat sunat, kita sebut untuk mengharuskan aku solat sunat tahajud, umpamanya lah. Jadi kita kena ikut dia punya tujuan dia. Dia bukan macam wuduk. Wuduk tak kisah, ya. Jadi aku bertayamum untuk mengharuskan. Perkataan untuk mengharuskan tu mesti. Kalau sekadar aku bertayamum memang tak sah. Sebab tayamum bukan mengangkat hadas, tapi tayamum untuk mengharuskan salat. Sebab tu bila datang air, kita wajib ambil air. Sebab apa? Kita tayamum jadi batal. Bila dah datang air, tayamum tu tak boleh kita teruskan lagi. Nak semai air tak boleh. Dah ada air, ambil wuduk. Itu dia hukum dia. Yang kelima, tidak disunatkan membasuh 3 kali. Itu tayamum tak cukup. Tak perlulah 3 kali sapu, ya. Kalau wuduk, sunat 3 kali. Yang keenam, tayamum tidak sah dilakukan kecuali setelah masuk waktu. Kena tunggu masuk waktu dulu. Nak sembahyang zuhur, tunggu zuhur dulu masuk. Kalau wuduk tak kisah, ya. Yang ketujuh, wajib membersihkan najis sebelum tayamum. Kita buang air besar, buang air kecil. Kita nak tayamum. Bersihkan dulu najis kita tu. Istinja dulu. Wuduk tak perlu. Ya, wuduk boleh ambil wuduk terus. Tapi tak boleh sembahyang lah kalau ada najis, ya. Yang ke-8, tayamum dapat digunakan untuk mengangkat hadas kecil dan besar. Ini perkataan mengangkat ini, ya, kita kena betulkan. Bukan kita cancel. Kita tulis in bracket atas dia. Untuk mengharuskan perkara hadas kecil dan hadas besar. Untuk mengharuskan. Sebab saya tadi berhubung dengan tuan pengarangnya. Tuan pengarangnya masih kat Madinah. Saya kata, Syekh, ini macam ini. Sebab tayamum dia tak mengangkat. Dia tak angkat hadas kecil. Betul dia kata, tak angkat. Habis ini Syekh tulis mengangkat. Dia kata ini untuk mengharuskan. Jadi itu nak kena clearkan. Sebab semua kita tahu bahawa tayamum tidak menghilangkan hadas kecil. Tak menghilangkan hadas besar. Sebab tu bila datang air, wajib ambil air. Wajib ambil wuduk. Sebab apa? Masih lagi kita hadas kecil. Cuma diharuskan kita solat. Itu beza dia. Jadi kita kena jaga-jagalah. Sebab tu belajar ni pun ada dari kitab pun kena ada guru juga. Kalau tidak nanti kita pun jadi keliru. Maaflah, ya. Jadi mengharuskan. Jadi tayamum untuk mengharuskan perkara
yang dalam hadas kecil dan hadas besar. Jadi perkara dalam hadas kecil, salat tak boleh kita salat kalau tak ada wudu, tapi tak ada air, tayamum untuk mengharuskan salat, macam tu. Yang ke-9, tidak sunat mengulang tayamum setelah salat sunat. Jadi kalau lepas main sunat, nak tayamum lagi tak payah. Jadi kalau sekiranya tayamum diulangkan kalau nak salat fardu. Sebab satu tayamum untuk satu fardu. Tapi salat sunat, satu tayamum berapa banyak semain sunat pun boleh. Dia tayamum untuk semain fardu zuhur. Okey, tayamum semain fardu zuhur. Lepas semain fardu zuhur, semayang sunat hajat, semain sunat taubat, semain sunat boleh berapa banyak semain sunat pun tak apa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai kita pada bab tayamum, dan dengan itu kita masuk pula bab haid, nifas dan istihadah. Ni untuk orang perempuan ni. Penting ni. Dan suami-suami pun kena tahu juga. Nanti isteri dia datang haid ke istihadah ke, dia pun tak tahu. Tak boleh. Jadi pokoknya untuk semua kita lah, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada petang ini. Minta maaf lah terlajak sikit masa kita, tapi insyaAllah ada kebaikannya. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dengan itu saya ucapkan rumah sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang telah derma untuk madrasah, pembangunan madrasah kita. Jadi Alhamdulillah, ya, kita pembangunan madrasah sedang berjalan lancar. Yang madrasah pertama, kedua, ketiga dah mula dah. Lebih daripada setengah dah ke penghujung. Yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Jadi insyaAllah madrasah-madrasah ni di perkampungan saudara-saudara Islam kita di negeri Kemboja. Dan juga orang fakir miskin, mereka mendapat derma daripada kita, ya. Alhamdulillah, banyak sangat terima kasih. Mereka sangat gembira dan mereka ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala memberkatkan sekalian derma tuan-tuan dan melipat gandakan pahalanya dan melipat gandakan rezekinya dan menjadikan selamat dunia, selamat akhirat, insyaAllah. Amin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah SAW. Siapa yang di kelapangan malam ini, ada pengajian saya lepas maghrib jam 7.30 di Masjid Maidin, ya, di Kembangan, mengenai perkara orang yang tertipu dengan amalannya, ilmunya. Dan juga insyaAllah lepas isyak jam 9 malam ni ialah pengajian di Masjid Kasim, pengajian kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Siapa yang di kelapangan, silakan. Mari sama-sama kita beri salam kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal kawnu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kawni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Fatrabu ya halal mathani, fahazarul yumni gharran, wastadi'u bi jamalin, faqafil husni tafar
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa alaihi. Sekian saja dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.